Salam damai dan selamat kembali kepada semua yang menyertai kami dalam rancangan Inverse edisi Bahasa Malaysia. Kami sangat bersyukur kerana anda semua sekali lagi sama-sama bersama dengan kami dalam satu episod pembincangan rohani akan bawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan tidak asing lagi, saya Brandon. Dan saya Alejandra, sangat bersyukur kerana anda meluangkan masa anda untuk bersama dengan kami pada hari ini. Topik kita pada hari ini sangat penting dan sangat menyentuh hati dan ianya bertajuk Mesbah dan Firman. Ya, jadi hari ini kita akan membincangkan bagaimana firman Tuhan itu memainkan peranan yang sangat penting dalam pengalaman penyembahan kita di mesbah. Dan bukan hanya sebagai bahan bacaan saja, tetapi sebagai kuasa yang boleh mentransformasikan kehidupan kita. Jadi bersama kita hari ini terdapat dua panelis yang dikasihi, yaitu Zerentian dan juga Andriana. Selamat datang kepada anda berdua. Terima kasih Brandon dan Alejandra kerana memberikan peluang ini untuk menjadi penalis. Saya sangat berbesar hati untuk berada di sini. Okey, syukur kepada Tuhan. Saya juga gembira dapat bersama dengan anda semua. Sebelum kita memulakan perbincangan kita yang menarik pada hari ini, saya ingin menjemput Saudari Zaren untuk melayangkan doa pembuka untuk kita. Silakan. Baiklah, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami kasihi, kami berterima kasih kepada Engkau atas peluang yang telah Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul di sini untuk membincangkan Inverse. Kami berdoa agar Engkau berikanlah kuasa Roh Kudus Engkau untuk bekerja di dalam kami. Nah, sementara kami membincangkan pembelajaran pada hari ini, moga apa yang kami pelajari memberi impak kepada orang dan juga membuka hati orang yang di luar sana Bapa, dan juga untuk kami juga Bapa. Moga ini menjadi berkat kepada orang yang mendengar juga Bapa. Terima kasih kerana Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Saudari Zaren atas layangan doa sebentar tadi. Dan Saudari Zaren, saya ingin bertanyakan satu soalan kepada anda. Jadi bolehkah anda berkongsi bagaimana firman Tuhan itu telah menjadi inti kepada pengalaman penyembahan mesbah pribadi anda? Oh, sudah tentu. Jadi di dalam pelajaran Inverse untuk minggu ini, dia buka dengan sebuah kisah bernama kisah Red Door Ridge. Dan kisah ini dia amat menyentuh hati saya. Dan kisah ini dia bermula semasa pandemik COVID-19 ketika dunia diselubungi dengan ketakutan. Jadi penulis dia berkongsi satu video firman Tuhan setiap hari di media sosial hanya dari pintu rumahnya yang berwarna merah. Jadi kerana itulah cerita ini ditajukkan kisah Red Door Reds. Tetapi yang menarik ialah penyampaian itu bukan hasil perancangan besar. Ia adalah limpahan dari masa yang diluangkan di mesbah dengan Tuhan. Baiklah, benar juga cerita yang Zeren ceritakan tadi. Saya pernah dengar mengenai kisah tersebut. Dan hasil dia juga sangat luar biasa pada masa itu. Sebab banyak orang dari seluruh dunia tersentuh dengan video yang dibuat itu. Bahkan ada seorang ibu berkongsi satu testimoni. Dia mengatakan bahawa ada anak remajanya yang sedang murung juga mendapat harapan kembali selepas melihat video-video tersebut. Jadi di sini membuktikan bahawa apabila kita berakar dalam firman, Tuhan akan menggunakan kita untuk memberkati orang lain di luar sana. Okay, saya juga tersentuh apabila membaca bahawa sehingga ke hari ini, walaupun video itu tidak lagi dikongsikan di sosial media, orang masih menemui dan diberkati olehnya. Ia menunjukkan bahawa kuasa firman Tuhan yang hidup dan kekal dalam diri kita. Ini mengingatkan saya bahawa mesbah kita tidak harus menjadi tempat kita sekadar hanya membaca, tetapi tempat di mana kita bertemu dengan Tuhan secara nyata. Ya, betul sekali. Ianya adalah satu pengalaman yang sangat luar biasa. Sebab melalui firman Tuhan, kita sebenarnya mengeratkan dan memperbaiki hubungan kita dengannya. Setiap kali kita membaca firman Tuhan di dalam Alkitab, kita mendengarkan sermon dari pastor, kita berdoa setiap hari. Itulah cara kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, untuk kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Okay, baiklah, pendapat yang sangat bernas daripada kita semua. Jadi kita berpindah kepada soalan perbincangan yang seterusnya, yaitu
kita masuk ke dalam inti utama perbincangan kita, yaitu mengenai surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pada masa itu. Jadi, Alejandra, boleh kamu jelaskan mengenai konteks dia? Oke, dari surat ini ditulis sekitar tahun 61 hingga 62 Masehi. Pada ketika itu, Paulus dipenjarakan. Dia menulis kepada orang percaya yang menghadapi ajaran sesat yang merendahkan keilahian Kristus. Paulus dengan tegas menekankan bahawa Kristus adalah pusat segalanya, baik ciptaannya maupun kehidupan baru yang kita terima. Ya, jadi kalau kita lihat di Kolose 3, ia memberikan kita satu gambaran hidup baru dalam Kristus. Jadi Paulus dia menyeru agar kita menanggalkan ataupun meninggalkan sifat lama seperti kemarahan, kata-kata kotor dan kebencian, lalu mengenakan sifat Kristus seperti belas kasihan, kerendahan hati, dan yang terpenting adalah kasih. Okey, ayat yang sangat menarik perhatian saya ialah dari buku Kolose 3 ayat 16 di mana ianya berkata, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kelimpahan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu." Okey, dalam bahasa Yunani, dengan limpahnya membawa maksud melimpah ruah dan bukan sekadar membaca sekejap, tetapi merenung, mempelajari, menyerap dan menghidupi firman tersebut. Betul sekali saudari Sophie. Jadi inilah kaitan kuat antara mesbah dan firman. Penyembahan sejati melibatkan perubahan hidup dan firman adalah asas perubahan itu. Okey, baiklah. Jadi, saya juga suka perbandingan yang digunakan kita pada masa ini. Kita gunakan perbandingan firman dengan masakan. Jadi, seperti tofu yang hambar, dia berubah menjadi lezat apabila dimarinasikan. Jadi, demikian juga kita apabila kita merenungkan firman Tuhan dengan tidak berhenti. Ya, betul. Saya juga setuju dengan opinion yang saudara Brandon tujukan. Dan Ellen G. White juga menulis bahawa apabila kita ada masa lapang, dengan baiknya lah kita isikan dengan membuka Alkitab, meditasi Alkitab, bukan seperti amalan meditasi timur yang mengkosongkan fikiran, tetapi memenuhkan fikiran dengan perkara-perkara syurgawi. Okey, dalam Ibrani, meditasi bermaksud memusatkan perhatian kita secara mendalam. Okey, dalam Ibrani, meditasi bermaksud memusatkan perhatian secara mendalam. Firman Tuhan harus memenuhi hati kita, bukan sekadar seketika waktu pagi, tetapi terus bergema sepanjang hari kita. Kita harus membawanya bersama kita dalam fikiran, dalam tindakan dan dalam doa kita. Baiklah, satu persoalan lagi. Jadi bagaimanakah dengan contoh ayat yang paling pendek dalam Alkitab? Saya pasti dan saya percaya kita semua tahu ayat Alkitab ini, iaitu Yesus menangis. Hanya 2 perkataan sahaja, Yesus menangis. Jadi adakah satu ayat yang sangat pendek ini boleh memberi pengaruh yang sangat mendalam, Saudari Zaran? Ya, jadi dengan 2 ayat saja Yesus menangis, tetapi dia memberi impak yang mendalamlah kepada kita. Saya juga pernah merenungkan ayat ini selama beberapa minit dan pelbagailah pemahaman yang muncul. Jadi Yesus adalah Tuhan, namun dia juga menangis untuk sahabatnya Lazarus. Jadi ini menunjukkan belas kasihan Tuhan kerana dia merasai kesedihan kita. Baiklah, menyambung pendapat Zaran tadi. Kalau kita lihat, jika Yesus menangis untuk Lazarus sebagai seorang sahabat dia, jadi mungkinkah dia juga menangis untuk kita, untuk setiap jiwa yang sesat, setiap jiwa yang hilang daripada dia, ataupun untuk penderitaan manusia? Adakah dia menangis untuk kita? Okey, untuk persoalan itu,
meditasi seperti ini memberi makna mendalam kepada firman kita. Kita tidak hanya membaca, tetapi kita harus hidup bersamanya. Firman itu tinggal dalam diri kita dan mengubah kehidupan kita. Baiklah. Okay. Pendapatnya sangat bernas sekali. Jadi, akhir sekali, kita juga diingatkan melalui petikan dalam buku The Great Controversy, tulisan oleh Nyonya White, yang mengatakan bahawa mereka yang telah mempersenjatai minda dengan firman Tuhan akan mampu berdiri dalam konflik akhir. Ya, seperti yang kita saksikan di dunia kita pada saat inilah. Jadi dunia hari ini dia dipenuhi dengan pelbagai ajaran palsu dan tipu daya juga lah. Tapi firman Tuhan ialah pelita kepada kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi kita perlu sentiasa kembali kepada tertulis. It is written. Dalam Yesaya 8 ayat 20, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Firman ialah standard mutlak dan ia bukan pendapat orang bijak atau majority. Kita perlu sentiasa bertanya, apa yang ingin disampaikan dan dikatakan oleh Tuhan? Ya, betul sekali. Jadi yang kita lebih faham adalah Bible ini, Alkitab ini adalah kamus untuk kita, orang Kristian. Jadi, apa yang ditulis di sana tidak boleh diubah, tidak boleh ditambah, dan itu adalah mutlak. Itu yang dikatakan Yesus dan itulah yang kita harus ikut. Itulah buku panduan untuk kita, umat Tuhan. Jadi, saudara dan saudari yang dikasihi, adakah mesbah kita ini dipenuhi dengan firman yang hidup? Ataupun adakah kita merenungkannya, menghayatinya ataupun hidup menurut perintahnya? Baiklah, soalan yang diajukan Zeron sebentar tadi, kita renungkan sendiri dalam diri kita. Baik, terima kasih kepada semua penalis atas perkongsian yang menghidupkan sebentar tadi. Memang firman Tuhan dan mesbah penyembahan kita itu harus bersatu untuk membawa transformasi yang sejati di dalam diri kita. Dan kepada semua yang menyertai kita, ingat, ini adalah firman Tuhan, pusat kehidupan mesbah kita. Jadi marilah kita menutup perancangan ini dengan doa yang akan dipimpin oleh saudari Adriana. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di syurga, kami bersyukur kerana firman-Mu yang hidup dan berkuasa dalam hidup kami. Kami mohon agar Roh Kudus terus membimbing kami untuk mendalami firman-Mu, merenungkan siang dan malam, menjadikan dasar kehidupan kami. Kuatkanlah penyembahan kami setiap hari. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Andriana dan kepada semua yang menyertai kami pada hari ini. Semoga hidup Anda diberkati dengan kekuatan firman di setiap mesbah pribadi Anda. Ya, terima kasih kerana bersama dengan kami dalam Inverse edisi Bahasa Malaysia. Sampai berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Jumpa lagi.